Kalau gitu betul lah tajuk yang saya pilih hari ini. Tuan-tuan, harus menjadikan 2022 bukanlah tahun untuk mengukur seperti mana azam yang saudara sebut tiap-tiap tahun itu ini. Saya fikir azam yang terbaik adalah hindari toksik. Kerana satu saudara, nak menghindari toksik bukanlah menghindari orang lain, tapi hindarilah toksik yang ada dalam diri saudara. Arwah bapa saudara saya, seorang yang sangat baik dalam hidup dia. Arwah bapa saudara saya ni taklah kaya tuan-tuan, tapi sentiasa berkenduri pada hari Jumaat. Arwah bapa saudara ni sebab saya tinggal dengan dia selalu. Saya tahulah. Sebab saya yang akan ke kedai. Jadi saya tahu dia tarik dalam kocek dia tu ada RM20, 2 helai dia duit RM10. Dia akan bagi pada saya. Nanti dia kata bawa balik RM5. RM15 ni pergilah beli udang, mi, apa semua. Dia suka masak banyak-banyak dan panggil saudara mara makan. Kadang-kadang tuan-tuan, dia meraihkan saudara mara yang lebih kaya dengan makanan yang lebih mewah. Sedangkan dia adalah seorang yang saya anggap berada dalam keadaan miskin. Taklah kaya. Tapi taklah apa-apa. Tapi tetap miskin. Jadi bapa saudara saya satu hari telah menerima satu mimpi yang besoknya dia berkongsi kepada saya. Dia kata dalam solat dia pada malam hari, dia telah berdoa dan bertanya pada Tuhan. Ya Allah, bagaimanakah kebencian itu datang dalam diri manusia, kau tunjukkanlah pada aku. Jadi bapa saudara saya ni bila dia tua, dia rajin bersolat malam dan dia kurang bergaul dengan orang. Bapa saudara saya ni adalah seorang yang menghindari pergi merayau dan melepak. Kalau saudara mara datang ke rumah pula, dia menentukan tajuk perbualan. Kaki gosip, kaki mengatur orang, kaki bawa berita buruk, tak akan datang makan mi rebus. Dia terror buat mi rebus dan dia terror buat mi bandung. Kerana bapa saudara saya akan membeliakkan mata dia dan on the spot menunjukkan kemarahan dia kalau dalam rumah dia dijadikan tempat bergosip. Jadi bapa saudara saya dalam doa, dia bertanya, ini cerita lama ketika arwah masih hidup. Arwah meninggal pada tahun bapa saya meninggal 2004, arwah meninggal 2005. Jadi, oleh kerana dia pelihara saya ingat pada satu tahun saya pulang daripada bercuti. Dan dia tahu dia boleh berkongsi mimpi dia. Dia kalau cerita pada orang, nanti orang bawa fitnah pula, dia berkongsi pada saya. Dia kata lepas doa tu, dia kata malam tu dia tidur. Maka dia kata telah datang dalam mimpi dia gambaran bagaimana syaitan berada dalam hati manusia. Dia kata rupanya hati manusia ni adalah seperti corong mangkuk kera. Dia kata pokok mangkuk kera dia kata. Dan rupanya syaitan berdiri di tebing tu. Dia kata syaitan ni berdiri di tebing hati yang seperti mangkuk kera. Dia sentiasa tertutup. Ni hati di tebing. Syaitan tak akan boleh memasuki pintu hati manusia yang seperti corong mangkuk kera dia kata. Kecuali dia kata apabila datang kebencian. Maksudnya manusia tu sendiri. Dia rasa benci je maka terbuka benda tu, syaitan melompat masuk. Berarti dia kata, syaitan datang kemudian, nafsu datang dulu. Berarti dia kata tiap kali kita melakukan sesuatu, syaitan akan menyertainya. Dia kata syaitan akan menyertainya. Yang melakukan itu adalah kamu. Hang yang buat benda tu kemudian baru syaitan datang. Saya fikir sepanjang saya sayang arwah sebab dia pelihara saya lama. Kerana kecil-kecil keluarga saya miskin. Mak saya, ayah saya ni anak ramai. Jadi saya menumpang banyak di rumah bapa saudara. Tapi oleh kerana di kampung saya zaman dulu, anak kau, anak aku, anak aku, anak kau. Jadi tak ada lah istilah pergi menumpang. Kita pergi rumah keluarga kita lah. Sebab bapa saudara tu kita hormat seperti bapa saya. Bapa sendiri, mak saudara. Dulu kampung di Kedah tu macam itulah saudara. Sebab tu saya tidak pernah meninggikan suara kepada semua mereka yang mempunyai pangkat lebih tinggi pada saya dari segi hubungan keluarga. Mak saudara pupu, tok saudara pupu. Jadi walaupun saya budak paling jahat dalam kampung, walaupun saya mencuri apa pun tuan-tuan, orang tua tak boleh marah saya. Sebab saya dikenali sebagai pijak semut pun tak mati kalau berhubungan dengan orang tua. Sebab saya sangat hormat. Jadi pak saudara saya ni, kerana saya selalu menumpang di rumah dia, dan lebih banyak di rumah dia berbanding dengan mak bapak saudara yang lain, dia bagi tu. Sampai sekarang saya ingat, dia kata, kebencian dia kata, tidak pernah didahului oleh syaitan. Syaitan menyertainya. Sebab dia kata mimpi itu datang daripada petunjuk kerana dia bertanya kepada Allah banyak kali. Dia rajin solat malam sebab bila dia pencen, dia tua,
Dan dia mula mengasingkan diri pada orang lain kerana dia kata salah satu daripada Allah tarik rahmat pendengaran dia bersyukur pada usia tua. Kerana dia kata dia pun tak perlu dengar banyak. Saya kalau berbual dengan dia, kena duduk di sebelah telinga kiri. Sebab telinga kanan dia bocor. Walaupun saya sayang dia, saya pergi buat alat telinga pada waktu tu sekitar RM2,000. Dia tak nak pakai. Mula-mula dia pakai. Tapi lama-lama dia fikir bahawa dengan usia dia yang tua, dia tak perlulah banyak mendengar. Sebab dah tua. Maka dia kata, Alhamdulillah, itulah rahmat pertama yang Allah tarik pada dia dan dia mempunyai banyak alasan untuk tidak berada di majlis-majlis yang dia perlu mendengar. Kerana dia kata, akhirnya alat tu dia tak pakai. Dan saya buat, saya kena duduk di sebelah telinga kiri dia. Dan itulah saya fikir, saya ceritakan pada saudara untuk berkongsi. Bahawa kebencian, syaitan tak terjun dulu. Dia seperti pokok mangkuk kera. Pokok mangkuk kera kan tertutup. Bila datang serangga, mangkuk kera nak makan serangga, dibuka. Serangga masuk, mangkuk kera tu tutup. Itulah cara mangkuk kera mendapat protein dalam sistem kehidupan ekologi dia. Maka itu juga katanya hati manusia. Tak pernah syaitan membukanya. Manusia buka saja, syaitan terjun di dalamnya dan akhirnya kebencian itu menjadi berganda-ganda. Kerana syaitan telah berada dalam hati yang kebenciannya dibuka oleh nafsu manusia. Nafsu manusia buka dulu, barulah syaitan menyertainya. Dia kata dalam mimpi tersebut, memang syaitan tu hanya mampu berdiri. Dia kata nampak. Syaitan yang digambarkan dalam mimpinya mempunyai tangan yang sangat panjang, kaki yang sangat panjang. Tetapi tak boleh menarik pintu hati manusia. Kecuali pintu hati itu terbuka tersendiri apabila dicetuskan oleh kebencian. Itu saya nak ingatkan juga pada saudara. Bahawa satu adalah, pastikanlah untuk tahun baru yang kita nak masuk ni, walaupun tahun baru Gregorian, tak apalah. Kita dah pakai tahun baru Gregorian. Ma'al Hijrah kita pesan lain pula. Tapi tahun baru Gregorian yang orang lebih berminat untuk meletakkan azam baru. Letaklah azam. Supaya satu adalah saudara menahan diri saudara daripada membuka kebencian. Dalam kes ni tuan-tuan, saya nak bagi gambaran yang lebih luas. Jangan up kebencian di Facebook. Sebab nanti saudara up aja, ramai orang terjun. Orang yang kemudiannya masuk memberi komen. Gambaran tu boleh dipakai luas. Tak semestinya yang terjun tu syaitan. Tapi yang terjun adalah orang yang sama-sama saudara ajak untuk bermandi dalam selut kebencian. Jadi kalau ramai yang rasa macam tu tuan-tuan, tahun depan adalah tahun yang tepat untuk kita memastikan kita memasuki tahun di mana kita tidak akan boleh menang dalam perang tahun 2022. Sekiranya kita tidak bersedia dari segi mentaliti. Orang mungkin boleh bagi tuan-tuan modal perniagaan tuan-tuan. Tetapi tuan-tuan tak boleh memulai perniagaan baru dengan semangat yang rendah, prasangka yang buruk. Saudara dihantui oleh curiga. Saudara dihantui oleh rasa bahawa semua orang tak boleh dipercayai. Saudara tak boleh memulakan kehidupan baru apabila saudara melangkah pada 1 Januari dengan menganggap semua nasib buruk yang menimpa diri saudara adalah kerana orang lain. Kerana orang politik, kerana itu, kerana ini. Berhentikan menyalahkan semua orang. Kerana tuan-tuan, selama 24 bulan bagi tahun 2020 dan 2021, siapa yang kita tak salahkan dalam hidup ni? Semua kita salahkan. Daripada orang putih nun berada jauh di sana, daripada vaksin yang kononnya akan mengesan pergerakan orang Islam, daripada vaksin yang boleh remote orang Islam daripada nak masuk masjid, corner dan pergi ke kelab malam, kepercayaan kita kepada dos vaksin yang sangat luar biasa, magic dia tu, kita menyalahkan semua orang. Berarti tahun depan saudara kena bersedia bahawa perang tahun depan adalah perang di mana kita yang menentukan bagaimana kita menyesuaikan diri dengan persekitaran. Pertama yang saya takut adalah stroke toksik. Sebab tu saya beritahu pada saudara, kalau dulu adalah juga kawan-kawan tahu kata like daripada admin Garasi TV itu adalah like saya. Saya lawak juga Facebook dan bagi like. Tapi saya menghentikan terus. Walaupun saya stream di Facebook tuan-tuan. Tapi saya tahu kata sukar untuk saya mendapat posting yang saya baca di dalamnya ada iktibar. So kalau saya nak iktibar, saya terpaksa Google manually. Kalau Google tu menunjukkan iktibar yang saya cari tu ada di Facebook, maka barulah saya baca Facebook tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, seorang yang tua macam saya, yang dah berusia 55 tahun, yang pada satu masa berkeyakinan bahawa saya melalui banyak peristiwa buruk dalam hidup saya yang memungkinkan saya mempunyai sedikit pengalaman untuk mengatasinya
dengan kekuatan fikiran yang positif. Jadi bila datang COVID, dia hanyalah satu daripada sebahagian begitu banyak siri-siri yang lain yang saya dah lalu. Yang kemudiannya dia mengajar saya untuk kekal positif. Dan saya memilih untuk kekal positif, tuan-tuan, dalam cara yang mungkin tuan-tuan tak bersetuju, iaitu menghadkan pergaulan saya. Untuk memastikan, tuan-tuan, datanglah ribut, datanglah banjir, datanglah apa. Baju boleh kotor, seluar boleh kotor, rumah boleh kotor. Tapi hati perlu jernih. Jadi untuk membolehkan proses tu, tuan-tuan, dia dah jadi macam masuk gua. Saya hadkan betul-betul dan saya pastikan kalau saya jumpa kawan tu adalah kawan yang membolehkan berikan saya vibe yang positif. Lepas tu saya nasihatkan juga saudara bahawa salah satu keracunan luar biasa yang akan dialami oleh saudara tanpa sedar, sama ada saudara diracun oleh orang lain adalah saudara meracun orang lain, adalah currency medsos, iaitu currency media sosial. Saudara terjun dalam like bagi hal-hal yang mudah saudara like kerana di dalamnya ada unsur kebencian dan ada unsur menanam kebencian. Saudara akan like dan saudara akan beri komen. Di dalamnya saudara boleh memenuhi nafsu saudara atas nama kebaikan tetapi melaksanakan kerja syaitan. Faham tak, tuan-tuan? Tuan-tuan bergambar tu, saudara masuk menyertainya. Seperti saya kata, ramai orang merasakan apabila mereka menghukum Puteri Balqis dan ibunya. Ramai orang mengatakan mereka sedang menjalankan kerja agama, iaitu menyampaikan pesan agama. Tengok macam mana saya kata tadi kan. Niat tu saudara yang buka, kemudian syaitan terjun dalam tu. Pintu kebencian saudara yang buka. Apa dah budak ni? Ini dah etis dah ni. Ini dah macam-macam orang tuduh lah. Saya dah baca dekat situ tuduhan-tuduhan yang saudara tuduh. Maka bila ada je benda tu buka, saudara pun masuk dan saudara menaik. Dan type saudara pada waktu itu, saudara menaik kononnya demi agama. Tapi sebenarnya tidak. Apabila saudara buka tu adalah kebencian, tidak akan datang malaikat untuk memberi gambaran kepada saudara untuk mengeluarkan kata-kata yang baik. Malah syaitan menganjurkan pada saudara untuk mencuri begitu banyak petikan agama. Supaya saudara boleh menyemarakkan lagi kebencian saudara dengan memperkudakan agama. Jadi satu, oleh kerana saya fikir kata secara demografinya, pergaulan fizikal yang dialami orang Melayu tidaklah besar. Saya rasa saudara bersetuju bahawa sebahagian daripada saudara kini hampir menjadi manusia maya. Manusia yang menjadi komuniti medsos. Saudara adalah sebahagian daripada manusia medsos currency. Di mana kalau saudara nak ukur jumlah persahabatan, rasanya saudara ada 3 kawan baik secara fizikal, tapi saudara ada 30 kawan rapat secara media maya. Saya fikir kata gandaannya begitu. Ramai orang kini mula menganggap bahawa sebahagian besar daripada rakan media mayanya adalah rakan hidupnya. Di mana dengan rakan media maya lah mereka berkongsi. Tapi sayangnya, perkongsian-perkongsian kebanyakannya adalah untuk memenuhi libido. Libido ni dalam bahasa Inggeris dia panggil sudut gelap hati manusia. Libido ni saya lebih suka pakai sebab tafsirannya lebih daring. Iaitu unsur binatang dalam diri manusia. Dalam teori Sigmund Freud. Walaupun beliau tidak merujuk kepada Islam. Tapi dalam teori ni banyak boleh yang diambil untuk kita memudahkan proses motivasi diri. Kata Sigmund Freud, libido. Dia panggil id, ego, superego dan dalam superego tu ada libido. Libido, kata Sigmund Freud, adalah binatang yang ada dalam jiwa manusia. Binatang, haiwan yang ada dalam dunia manusia. Tetapi dia dikawal oleh akal. Akal, iaitu unsur utama yang akan menjadikan manusia itu bukan binatang. Itu menarik tu. Libido adalah haiwan yang dicipta untuk berada dalam diri manusia. Tapi dia dikawal oleh akal. Karena akal itulah yang kemudiannya menjadikan manusia itu berjaya menundukkan haiwan dalam diri dia. Kalau kita pindah dalam Islam pun tak jauh beza dia. Kemungkinan Freud juga mengambil daripada Islam, cuma memindahkan perkataan dan juga teori-teorinya kepada bentuk yang lebih akademik. Di mana ini adalah nafsu yang dipanggil ruang zulmat, kebencian. Kemudian akal yang dipanggil di mana ruang di mana saudara berfikir apa yang sebenarnya saudara rasakan. Kerana perasaan berada dalam status yang lebih rendah daripada fikiran. Sebab tu saya advise saudara awasi stroke toksik. Kerana saya takut kata ketika ramai orang boleh memiliki peluang baru. Macam kawan saya yang datang kepada saya ni, tuan-tuan. Ialah orang yang saya nak sebut nanti jadi detail, tak sedap. Tapi orang yang berpengaruh. Yang memiliki jawatan yang sangat tinggi. Tapi dia boleh datang kepada saya memberitahu dia kehilangan dirinya yang 25 tahun dulu. Jadi saya nasihat pada dia, kerana pekerjaan dia tak boleh macam saya. Sebab saya dah jadi pekerjaan yang saya pinggir kata,
I make my own decision kerana ini adalah struktur yang di mana saya ada kawalan ke atasnya. Tapi macam dia bekerja, dia tak ada kawalan, dia perlu attend meeting, dia perlu jumpa orang kerana pekerjaannya adalah corporate communication. Untuk memberi penjelasan korporat mempengaruhi orang lain kepada ideologi korporat dan juga mengajak orang lain menyertai struktur-struktur yang berada di dalam perniagaan yang sangat berdaya maju. Orang yang saya jumpa malam-malam datang jumpa saya pun, dia berada dalam ruang yang berbeza, di mana wangnya banyak, perniagaan keretanya tak terjejas. Maksud dia dengan dia ni, tuan-tuan, kalau tanya sekarang ni, dia kagum kerana saya memakai Tag Heuer. Dia kata inilah jam yang terbaik yang kalau boleh dia nak habitkan diri dia pakai. Sebab dia ada satu fikiran menggambarkan bahawa sebab kami ada bincang tentang bagaimana kita nak menyesuaikan diri dengan hidup. Saya beritahu dekat dia satu falsafah, anda boleh memakai jam yang mahal tapi disiplin waktu tidak ditentukan oleh jenama jam. Anda boleh memakai jam mahal tapi menghormati waktu tidak bergantung kepada kualiti jam. Jadi dengan dia ni tuan-tuan, dia sedang mencari ruang bagaimana sebenarnya hidup ini bukanlah banyaknya wang. Jadi kalau dia suka datang dengan saya tu adalah kerana dia tak main FB, dia tak tahu apa tuan-tuan tentang media sosial. Seorang yang sangat naif lah tentang media sosial. Tapi dia sangat mempunyai exposure yang sangat luas dalam politik. Kerana di dalam perniagaan dia yang besar tu, of course lah, dia akan involve dengan begitu banyak pergaulan, percakapan, bertemu dan berjumpa dengan orang politik. Sebahagian daripada mereka adalah klien dia. Orang-orang kaya yang ingin mendapatkan kereta-kereta special edition daripada artis-artis, producer dan mereka yang berada dalam industri 5 star. Yang sebahagian besar adalah pelanggan kerana dia menjual kereta-kereta eksklusif yang dibawa masuk daripada UK dan US per item. Jadi ini memberi gambaran kepada saya nak pilih tajuk hari ini. Dan saya pun terkejut kerana ramai mengatakan ya dan ya. Saudara kena berhati-hati supaya 2022 saudara boleh memulakan kehidupan baru. Bagaimana saudara boleh mengelakkan diri daripada terjerumus ke dalam ruang yang lebih gelap. Saya beritahu pada tuan-tuan, tahun 2022, dia adalah ruang yang terbahagi dua. Dia berbeza daripada ruang 2020. Ruang 2020 dipanggil sebagai the shaking year. Tahun di mana bergoyang. The shaking year ni berarti sukar untuk kita duduk di hujung sini ketika orang menghenjut di hujung sana. Sukar untuk kita berlari pula ke hujung sana, kita menambahkan lagi kekuatan henjutan di hujung sana. Jadi tahun itu adalah tahun yang shaking, di mana semua orang berdiri. Katalah saya panggil papan juk tu. Di tengah ni adalah ruang imbangan, tempat yang paling berdiri, tepat untuk saudara berdiri. Tapi oleh kerana ruang kiri dan kanan sedang shaking, saudara tak boleh ambil posisi di tengah untuk stabil. Saudara berlari di hujung ruang negatif, di hujung ruang positif, dan keseluruhan hidup saudara shaking. Kenapa ia berlaku? Kerana ia pengalaman pertama untuk saudara mencari ruang. Kerana 2000 yang lain tu ruangnya agak selesa. Kita tak perlu sebegitu kuat memantapkan diri kita kerana ruang tu stable. Kalau berlaku pun dia dipanggil hanya ayunan bandul. Ayunan bandul dia datang hujung, puk dia tendang, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tak bergerak. Puk yang ke-10 bergerak. Kalau saudara bayar teori ayunan bandul tu, pump dia datang, yang bergerak adalah hujung. Berarti pump datang saja satu orang bercakap benda yang negatif, orang yang 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dengar ni, dia orang tak terimpak. Orang yang hujung yang pum terimpak balik, iaitu orang yang difitnah dalam kes tersebut. Macam bagi contoh, seorang datang membawa fitnah mengenai orang lain. Berarti ini datang ayunan bandul. Tukang bawa fitnah ni datang, dia hentak kena bola bandul yang kedua. Bola bandul 3, 4, 5 ni dia hanya menghantar getaran je. Sampailah yang terhujung, iaitu orang yang difitnah, dia melambung. Iaitu dia terkesan oleh fitnah tersebut. Tetapi majoriti orang yang berada dalam ayunan bandul, 10 buah bandul tu, 8 tak akan terjejas. Jadi dalam permainan dulu, waktu orang hantar kebencian datang, dia hanya antara orang yang menghantar kebencian dengan orang yang menjadi mangsa kebencian. Dia begitu je, kita tak bergerak. Dipanggil pada tahun-tahun yang aman. Tapi pada tahun-tahun yang seterusnya, bandul tidak lagi berfungsi dengan sedemikian rupa. Dia menjadi teori yang selalu Lolok sebut tu, yang kita main pusing-pusing tu. Alah yang kita pergi pampir tu. Hidup ini roller coaster kata. Sekarang dia jadi teori roller coaster.
Di mana apabila seorang menolak sesuatu, orang lain akan ikut berputar. Dia akan menjadi teori roller coaster. Itu yang Lolok buat roller coaster tu, kerana salah satu yang kami bualkan pada tahun tu adalah kita orang selalu merungut roller coaster betul. Maksudnya tiap kali rungutan tu keluar adalah apabila sesuatu perkara berlaku. Kita tak mau terlibat pun, kita pun kena. Kami panggil dia sebagai roller coaster betul, Mamat ni. Ini cerita roller coaster lah. Ini hal roller coaster lah. Kita menggunakan perkataan roller coaster. Akhirnya dalam lagu tu dia masuk ke perkataan roller coaster. Kerana roller coaster adalah word yang kita gunakan bila kita bergaul sama-sama kawan. Kita tak nak terlibat dengan kes kawan A, dengan B, dengan C. Ini berbalah ni. Tapi kita terkena sendiri kerana dia adalah roller coaster. Ini adalah tahun-tahun di mana kita mengalami apa seperti kata Lolok adalah tahun roller coaster. Di mana saudara tak boleh terheret. Saudara tak boleh mengelak. Kerana pusingan roller coaster akan mengheret saudara untuk ikut berpusing. Jadi setelah 2 tahun melalui proses ni, bagaimana? Saudara harus menghindarkan diri saudara dan menyedari bahawa saudara harus keluar daripada roller coaster. Harus keluar. Jadi kalaulah saudara rasa saudara friend, saudara follow, saudara involve, saudara berada dalam kitaran yang begitu banyak menanam kebencian hingga saudara akhirnya perkara tak akhir sebelum saudara fikir sebelum tidur, saudara bengang pada satu orang. Perkara pertama yang saudara bangun daripada tidur, saudara bengang pada yang orang. Tak kira lah saudara bengang sebelum tidur, saudara bengang kepada atheist. Selepas bangun tidur, saudara bengang pada New World Order. Sebelum tidur, saudara bengang kepada kumpulan Illuminati. Saudara bangun pada tidur pula, saudara bengang pada kumpulan pro-Yahudi. Ini adalah gambaran bagaimana secara saudara tak sedar, syaitan telah memberitahu kepada anda adalah Muslim sejati. Dengan sebelum tidur, saudara memikirkan tentang musuh Islam. Saudara adalah Muslim sejati. Macam saya dah buka pintu hati dengan kebencian, syaitan dah terjun. Dengan memikirkan yang pagi-pagi, bahawa saudara sedang memikirkan bagaimana terancamnya agama ini. Tapi saudara tak boleh fikir, saudara. Di mana bahawa sebelum tidur yang sepatutnya saudara fikir bagaimana esok untuk aku lakukan sesuatu yang baik untuk diriku. Dan apabila diriku aku menjadi baik, aku boleh berjasa pada agamaku. Itu cara yang betul. Tetapi oleh kerana saudara telah diabui oleh hatred, pintu pokok mangkuk kera tu, maka saudara mengatakan fikiran saudara pada sebelum tidur itu adalah betul dan itulah tanda saudara adalah orang yang beriman. Saudara bangun pagi, sepatutnya saudara fikir, bolehkah aku yang terbaik aku lakukan hari ini? Memperbaiki diri aku supaya kebaikan aku ini kemudian memanfaatkan orang lain. Kerana sebaik-baik orang itu adalah apabila hidupnya dia memberi manfaat pada orang lain. Dia bertukar. Jadi bererti kan, unsur negatif boleh menanam hingga saudara mempunyai keyakinan bahawa saudara sedang melakukan satu perjuangan dengan membawa unsur negatif tu sebagai sebahagian daripada bendera kepribadian diri saudara. Saudara percaya dengan menyerang, dengan menaikkan hal-hal kebencian dan kemudian kebencian itu saudara rasa sinonim dengan apa yang saya sebut sebagai dosa dalam agama. Saudara mengatakan saudara sedang memperjuangkan kebenaran agama. Saudara menyebarkan kebencian dalam sesuatu perkara pada setiap pagi atau setiap hari kerana di dalamnya saudara boleh mengambil satu tafsiran hadis ataupun satu tafsiran Al-Quran dengan niat untuk menjatuh dan menjahanamkan seseorang. Tetapi saudara-saudara melakukannya, saudara rasa saudara telah melakukannya dengan benar. Kerana perantaraan di antara melaksanakan kebencian saudara dengan menjatuhkan orang yang saudara benci, perantaraannya adalah Al-Quran, hadis dan juga petikan-petikan agama. Beginilah penipuan syaitan yang saya nak beritahu kepada saudara bagaimana vibe tersebut. Dan begitu juga para sahabat, para kawan-kawan, teman-teman dan rakan-rakan yang datang pada saudara. Sama ada mereka datang dalam media sosial, mereka datang dalam media dalam kehidupan fizikal, saudara kena berhati-hati. Saya lebih memilih tahun depan sebagai tahun mengukuhkan diri, mengurangkan asosiasi, tetapi mengukuhkan diri. Kerana saya fikir kata asosiat telah berlaku dengan begitu banyak pada tahun 2020 hingga 2021 apabila teori ayunan apabila teori jongkan-jongkit itu berlaku. Kita berlari ke sana, ke kanan kita mendengar positif, tapi rupanya positif itu pun tak stabil, dia akan jatuh. Kita lari ke kiri, kita mendengar kononnya di sana ada hal yang positif, dia tetap juga negatif yang tidak stabil. Jadi pelarian-pelarian dalam tempoh 24 bulan menjadikan saudara sekarang orang yang mengah dan kehilangan arah untuk memilih mana satu arah yang betul. Kerana saudara telah berlari di semua arah tetapi dia tetap shaking. Itulah peristiwa 2020 dan 2021. Dan akhirnya sekarang saudara mengalami kepenatan, exhausted. Untuk masuk tahun yang exhausted, saudara akan mengalami kelumpuhan fikiran untuk berfikir secara dinamik.
Di mana ini yang saya panggil sebagai installation, momen yang terbaik atau period of installation. Install balik. Sebab tu saya bagi tahu pada saudara, install ni, saudara tak boleh install, kalau saudara tak boleh buang gelas. Saudara tak boleh isi air baru dalam gelas ketika gelas dah penuh. Berarti tinggal semua benda-benda yang saya fikir telah saudara kenal pasti sebagai saudara keracunan kerana saudara berada dalam tempat-tempat ni. Kosong kan? Kadang dah boleh kenal pasti dah. Kalau saya discuss hari ni, saudara ambil masa, ya Allah, Tuhan ni Tuhan tak akan gelapkan hati seorang yang memintakan dia cahaya. Datang cahaya tu. Malam saudara fikir, saudara mesti kenal pasti. Di mana sudut gelap yang sebenarnya sedang mengheret saudara menjadi seorang yang terancam oleh toksid ataupun telah terracun oleh toksid. Kemudian jauh, jarak, asingkan. Kemudian saudara perlukan 3 bulan, iaitu suku tahun pertama bagi tahun 2022, bukanlah tahun kebangkitan. Saudara tak boleh buat kebangkitan dengan begitu cepat. Januari hingga Mac adalah tahun untuk saudara membuat pembersihan toksid. Suku kata perniagaan ni tuan-tuan, dia tak ambil setahun. Dia panggil suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Jadi habiskan 3 bulan suku pertama adalah untuk menghindar dan menjadikan diri saudara benar-benar mengenal pasti. Kalaulah saudara toksid, ambillah taubat dan jauh beritahu bahawa selama ni akulah toksidnya. Akulah yang menjadi toksid sebenarnya. Maka betulkan diri saudara. Tapi kalau saudara mengatakan saudara berada dalam lingkar toksid, keluar. Jadi habiskan suku tu. Tapi jangan keluar tanpa mengisi. Setiap hari saudara menemu satu penemuan di mana bagaimana toksid itu bermula. Kalau saudara rasa toksid datang kerana saudara membaca benda-benda yang salah, reinstall dengan membaca benda-benda yang betul. Kalau saudara mendapat toksid kerana saudara ada di meja kopi dengan orang yang salah, pastikan saudara memilih saudara berada di meja kopi dengan orang yang betul. Kalau saudara rasa toksid adalah kerana saudara berkongsi dan saudara ekstrim kepada page-page tertentu yang saudara rasa dia sebenarnya mengisi libido aja, bukan mengisi ilmu. Dia letak dekat situ macam pengetahuan tentang politik, tentang agama, tentang apa. Tetapi tempat tu menjadi tempat orang terjun untuk memuaskan libido, di mana agama hanyalah menjadi pelindung bagi syaitan menari-nari di dalam pintunya. Macam saya kata tadi tu, datang kebencian, syaitan pun terjun. Bila syaitan terjun, ruang tu dikatakan ruang agama. Tapi sebenarnya adalah ruang tempat syaitan rancak-rancak berdansa. Rancak-rancak berdansa. Jadi tuan-tuan pastikan tuan-tuan tak dikelabui dan tuan-tuan tidak dikelirukan oleh penunggang-penunggang agama yang memetik 1-2 perkara tentang agama. Kemudian tuan-tuan diajak rancak-rancak berdosa. Okey? Kalau itu kata ya, saya akan pilihlah beberapa stream yang akan datang untuk fokus pada tajuk ni. Supaya kita boleh lalui baki hari untuk menyertai tahun baru. Dengan menyedari bahawa 2020, 2021 ketika kita mengalami krisis. Kita tak boleh bangkit kalau kita telah membiarkan diri kita yang telah pun tercemar dan terguling dan kotor teruk kerana krisis ni. Kita tak boleh bawa dia untuk menyertai tahun 2022. Kecuali tuan-tuan akan mengulangi tahun 2022 sama seperti tuan-tuan mengulangi perangai tahun 2020 dan 2021. 2022 adalah tahun baru. Tahun di mana saya beritahu pada saudara adalah tahun menyesuaikan di mana bencana dan juga potensi datang serentak. Dia bergantung bagaimana saudara adjust diri saudara, alignment diri saudara. Di mana saudara tahu bahawa kedua-duanya berjalan serentak, memerlukan kebijaksanaan. Di mana saya bagi tahu pada saudara bahawa COVID akan berjalan sebagai virus dan juga ancaman utama 2022. COVID tidak akan menunjukkan tanda-tanda pengurangan. Dia tidak akan menunjukkan tanda-tanda pengurangan. Malah saya menganggap tahun depan adalah sebagai tahun wabak menuju tempoh yang lagi sekali datang puncak dia. Kalau gitu saya share je pada saudara. Dalam stream saya, kira-kira 10 hari yang lalu, saya beritahu pada saudara ketika Amerika mencapai 126,000. Saya kata Amerika ni, lepas saja Christmas akan capai 200,000. Percayalah saya kata, mark my word. 48 jam yang dulu, dia telah capai 184,000. Tuan-tuan, belum datang lagi impak Christmas. Hari ini Amerika telah mencapai 265,000 kes sehari. Pecah rekod suku juta kes sehari. Berarti akan ada 1 juta kes dalam tempoh 4 hari. Berarti Amerika akan mencapai kalaulah 254 hari sejuta, 10 hari 4 juta. Amerika akan menerima 12 juta kes sebulan. Sekarang ni dia ada 52 juta kes bagi tempoh 24 bulan. Sekarang Amerika akan menerima kalau satu hari 204 juta,
Amerika akan menerima 12 juta kes. Dia menerima 52.4 juta kes dalam tempoh 24 bulan, tuan-tuan. Sekarang Amerika akan menerima 4 juta, 250,000 akan menerima 3 juta kes sehari. Salah saudara lihat daripada keadaan di mana Amerika punya laporan hari ini. Amerika berada dalam keadaan sangat down, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh lihat, saya memahami watak Amerika daripada CNN. Kerana CNN sangat American oriented. Investor CNN, agenda CNN adalah mengamerikakan dunia. Agenda CNN, agenda Amerika adalah untuk menjadikan Amerika adalah kuasa dunia secara silent through news agenda. CNN ni. Tapi hari ini CNN malah, kalau saudara tengok laporan, dia menunjukkan Amerika yang sangat down. Amerika yang sangat stres kerana Amerika tak pernah menyangka mereka akan mengalami kadar inflasi yang terburuk bagi tahun 2021 bermula November. Amerika tak tahu mereka akan melangkah masuk pada tahun 2022 dengan kadar faedah bank dinaikkan. Amerika tak pernah menjangka bahawa belanjawan tahun 2022 kali ini akan mengalami tentangan daripada parti yang memerintah. Berarti Joe Biden sedang bergelut untuk meluluskan belanjawan bagi 2022 kerana ramai ahli politik mempunyai pandangan yang berbeza bagaimana kewangan Amerika perlu ditadbir pada tahun depan. Jadi bagi sebuah negara besar seperti Amerika, 2022 akan dilihat sebagai negara period bencana. Di mana Bill Gates menganggap bahawa Amerika akan melalui period yang paling teruk dalam sejarahnya adalah pada Januari hingga Mac. Jadi Amerika dah capai 265,000 kes hari ini. Walaupun saya menjangkakan angka 200,000 adalah selepas Christmas. Berarti kita boleh jangkakan adalah tidak mustahil Amerika menerima 500,000 kes sehari bermula Januari nanti. Minggu pertama Januari berarti orang yang dah cuti balik. Berarti waktu tu, yang sekarang ni belum lagi impak cuti Christmas. Angka 265,000 yang Amerika terima hari ini masih lagi jangkitan komuniti tanpa festival. Dia panggil jangkitan biasa tanpa ada rentak festival. Kerana saya dah bagi tahu bahawa pada saudara bahawa 50 juta orang terbang untuk menyertai musim percutian Christmas dan Tahun Baru. Jadi impak 50 juta orang balik ni, kita hanya akan dapat melihatnya pada 7 hari bulan Januari. Berarti tak mustahil dengan 265,000 yang Amerika ada sekarang. Amerika akan memecah rekod dengan 500,000 jangkitan sehari bagi Omicron pada minggu pertama bulan Januari. Sebab 186 move ke 265,000. Berarti 10 hari dulu saya stream, Amerika masih lagi 125,000. Berarti sekiranya Amerika terimpak teruk, Amerika adalah check and balance bagi ekonomi dunia. Kerana mereka adalah kuasa ekonomi nombor 1. Dan mereka adalah rakan ekonomi yang keempat bagi Malaysia. Dan Malaysia adalah rakan ekonomi yang ke-18 bagi mereka. Dan saya beritahu juga pada saudara kata Jerman rusuhan semalam. Saya lupa nak naik. Jerman di bandar Saxony. Kembali berlaku rusuhan yang besar. Video dia ada semalam disediakan oleh Syah. Saya lupa pula tajuk. Jerman berlaku rusuhan. Rusuhan banyak berlaku di Eropah. Minggu ini Eropah akan mengalami banyak rusuhan kerana jangkitan kemarahan rakyat akan merebak daripada negara ke negara. Berarti Amerika, oleh kerana beberapa undang-undang yang menguatkuasakan pemvaksinan serta undang-undang yang mengetatkan peraturan bagi mengelakkan Omicron yang merebak telah menyebabkan rakyat Eropah marah. Jadi rusuhan yang berlaku di Belanda, Belanda dah melalui perintah berkurung. Sekarang rusuhan telah merebak di Jerman. Dan saya jangka United Kingdom juga akan mengalami rusuhan kerana rakyat tidak begitu selesa dengan banyak peraturan yang telah diperketatkan. Sebab tu tuan-tuan kita bersyukur kerana walaupun negara kita pernah anggap, kita baca je banyak negara kita tentang anti vaksin. Tapi saya beritahu pada saudara, kita telah mencapai 80% daripada total population penduduk yang telah divaksin. Bagi orang dewasa 18 tahun ke atas, kita telah mencapai 98.8. Jadi 1% hanya 230,000. 1.2% saya anggap 250,000 saja golongan dewasa di Malaysia yang tidak divaksin. Bagi remaja yang berusia 12 hingga 17 tahun, kita telah mencapai lebih 90% yang telah committed untuk divaksin. Dengan 85% telah lengkap menerima 2 dos vaksin. Secara populasi, berdasarkan 33 juta rakyat Malaysia, 26 juta rakyat Malaysia telah pun menerima 2 dos vaksin. Tak apa, saya tak mau ulang mengenai orang yang telah menerima 2 dos vaksin. Berhati-hati kerana saudara akan menjadi golongan prima. Prima adalah istilah mereka yang telah menerima 2 dos vaksin tetapi telah pun melampaui tarikh luput. Berarti akan ada istilah prima. Ada istilah booster, orang yang menerima 2 dos akan sampai satu period saudara dipanggil prima. Di mana kalau saudara tak upgrade booster saudara, prima akan menjadi golongan yang mungkin
Fasa pertama yang saudara akan alami, mark my word, pada Februari, mereka yang berada dalam golongan prima, iaitu telah menerima 2 dos suntikan, di mana suntikan yang kedua telah melepasi 6 bulan, saudara mungkin tidak dibenarkan terbang ke luar negara. Saudara mungkin mengalami banyak kekangan kerana saudara telah dianggap sebagai orang yang mempunyai sistem imunisasi tubuh yang rendah, berpotensi tinggi untuk menjadi pembawa dan perumah pada COVID-19, terutama di bawah varian Omicron. Itu saya nak beritahu, kata bagi mereka yang belum lagi di booster, ambil booster, kerana booster ni tuan-tuan macam ni dah senang tuan-tuan. Tak payah pening lah nak fikir pasal apa ni, tentera Nabi Isa, apa Imam Mahdi apa semua. Fikirlah bagaimana saudara dah ambil 2 dos vaksin, saudara nak menyesuaikan diri, nak pergi kerja, nak masuk sana, nak beli sini, nak beli sini. Saudara pergi pada situ. Kerana ramai daripada kita, 26 juta daripada kita dah ambil 2 dos, bagi mereka yang telah disenaraikan untuk booster, ambil booster. Kerana kemudian yang selepas ini, orang prima ada di setengah tempat, saudara hanya dianggap prima. Prima tidak menjadikan saudara VIP. Berarti VIP akan dianggap pada mereka yang booster. Saya fikir ramai, banyak negara-negara yang kemudiannya mula bimbang dengan data Omicron, yang menunjukkan Omicron boleh menembus masuk ke tubuh orang yang telah prima, iaitu mereka yang telah menerima vaksin tetapi tarikhnya telah melampaui 6 bulan. Maka saudara akan dianggap sama saja level dengan orang yang tidak divaksin. Kecuali kalau saudara kena, saudara mungkin tidak jatuh pada tahap kritikal. Kerana sekarang di Amerika, data baru telah mengesahkan bahawa ramai yang sekarang menjadi beban kepada hospital Amerika. Begini tuan-tuan, tuan-tuan tanya saya banyak hari tentang Omicron, saya dah jawab pada saudara. Amerika mengesahkan bahawa beban menerima pesakit, sebab tu 186,000 jangkitan pada hari 2-3 hari sudah saya stream. 70,000 yang masuk ke hospital adalah majoriti mereka yang tidak divaksin. Berarti yang divaksin yang kena Omicron, dia dapat mild saja, gejala ringan. Jadi paniknya yang menyebabkan hari ini 4 hospital Amerika mengumumkan mereka telah mempunyai overflood. Berarti mereka telah menerima pesakit melampaui daripada keupayaan mereka menerima pesakit. 4 hospital di Amerika telah mengisytiharkan mereka telah pun penuh. Jadi saya nak beritahu pada di Amerika yang masuk ke hospital adalah 40% daripada rakyatnya yang tidak divaksin. Kerana Amerika hanya ada 61.7% rakyat yang divaksin. Jadi ada 40% yang tidak divaksin. Jadi oleh kerana 40% yang tak divaksin, we are talking about 50 to 70 million. Daripada total 326 juta rakyat Amerika yang lengkap divaksin hanya 200 juta, kita sedang bercakap 50 ke 70 juta orang. Yang sekarang ini disahkan menjadi beban yang menyakitkan kepala Amerika. Di mana mereka lah yang kemudiannya menjadi angka penyumbang kematian dan mereka lah yang kini mengisi katil hospital. Apabila Omicron datang dan mencetuskan gelombang baru, Omicron memberi impak yang besar kepada mereka yang tidak divaksin. Itu data terkini yang datang daripada Amerika yang saya view semalam pukul 3 pagi dan saya view lagi sekali pukul 2 petang. Kerana CNN sekarang ni telah menjadi berita kemusnahan Amerika. Buka CNN tuan-tuan, dia tak sibuk lah. Dulu dia sibuk pasal Tigray di Ethiopia. Dia sibuk macam banyak benda lah. Tapi tuan-tuan, saya satu benda yang saya kalat adalah dia sibuk mengenai Afghanistan, untuk bantu Afghanistan. Berita tu mudah kurang. Kerana saya lihat antara Al Jazeera dan CNN dalam isu Afghanistan, CNN memainkan peranan pro Afghanistan yang sangat besar. Satu yang sangat luar biasa. Saya tak faham kenapa. Tapi CNN memang membanyakkan berita mengenai Afghanistan. Tetapi hari ini berita Afghanistan terpaksa meluncur keluar kerana begitu banyak berita mengenai Amerika under strike. Oleh Omicron ni menjadi berita yang sangat besar. Jadi tuan-tuan ambil booster, ini pesanan saya setiap kali. Saya tak ada menerima iklan dan tak ada apa tuan-tuan. Saya pening kepala dalam meniaga pada bulan Disember ni. Saya tak dapat iklan apa. Cuma saya bagi tahu pada saudara booster adalah selepas ini akan ada istilah prima. Kamu prima, this is still booster. Berarti booster, orang yang dah ambil 2 dos tak disebut 2 dos. Kerana wujudnya term prima, term booster bagi mereka yang telah menerima dos ketiga. Orang yang mengambil 1 dan 2 akan dianggap prima. Apabila saudara prima, 6 bulan saudara dah dianggap non-valid. Berarti saudara akan tidak menerima status VVIP. Saudara akan dianggap sebagai orang biasa. Saya bimbang sekiranya negara-negara utama dunia yang mula menganggap bahawa orang yang prima masih terdedah untuk menjadi perumah kepada Omicron, maka saudara akan dilarang untuk membuat penerbangan atau saudara tak diraihkan masuk di negara-negara lain. Ini jangkaan saya tuan-tuan. Dan tuan-tuan, pada Mac, April pula nanti mungkin banyak tempat mula menggazetkan mereka yang prima, terutama yang dah jangkau 10 bulan, 12 bulan. Berarti saudara kalau suntik bulan 3, 4 dan 5, berarti saudara akan melepasi tahap yang sebenarnya di mana vaksin ini diukur kekuatannya hanya 6 bulan. Jika saudara dah 8 bulan, 10 bulan, saudara akan dianggap sebagai
primer yang dah tamat tarikh luput. Primer yang dah tamat tarikh luput. Jadi saudara mungkin akan dihalang dan tidak mendapat prioriti di banyak tempat. Jadi tunggu je saudara kena rentak datangnya booster akan menjadikan trend pengendalian MySejahtera dan juga trend pengendalian dunia akan berbeza. Mereka yang primer kemungkinan akan juga mengalami nasib seperti mana mereka yang dianggap unvaccinated ketika dulu. Saya harap perkongsian stream saya mengenai stroke toksik ni, saudara ambil lah, bawa berfikir, jadikan renungan, kerana saya fikir ini yang paling berbahaya dalam diri manusia sekarang. Ambil lah tentang mimpi yang pernah disampaikan oleh bapa saudara saya kira-kira 27 tahun yang lalu. Bagaimana syaitan masuk ke hati manusia, maka dia didatangi oleh mimpi tersebut, iaitu mimpi yang paling mudah untuk dia fahami. Bagaimana sebenarnya syaitan hanya menyertai nafsu manusia. Berarti manusia yang dulu digerakkan oleh nafsu, bila terbuka saja pintu kebencian, maka syaitan terjun di dalamnya. Apabila buka je pintu keinginan untuk fitnah, syaitan terjun dalamnya. Apabila terbuka pintu untuk berniat zulmat, maka syaitan terjun di dalamnya. Berarti syaitan hanya rancak-rancak berdosa apabila manusia membuka pintu kepada syaitan untuk menyertai dirinya. Okey?